Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji untuk tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair bagi muka surat 214. Kita akan sama-sama menjawab nombor 3 dan nombor 4. Untuk soalan A, jumlahkan 24.6 cm dan 37 cm. Jadi ayat ini merujuk kepada perkataan jumlahkan. Jumlahkan bermaksud kita akan tambahkan. Okay, jadi kita akan tambahkan 24.6 cm dan 37 cm. Jadi unit dia sama. Kemudian tengok lagi. Nyatakan jawapan dalam mm. Okey, maksudnya di perakhiran jawapan kita perlu nyatakan dalam mm. Jadi untuk soalan ini cikgu cadangkan kita terus buat bentuk lazim untuk soalan penambahan ni sebab dua-dua dalam unit cm. Kita tak perlu tukar mm, lepas tu tukar satu lagi lepas tu dapat jawapan. Kita buat sekaligus dulu, yang mana kita akan buat tambah dahulu, okey. Jadi kita ambil dia punya nombor, iaitu 24.6 cm akan tambah 37. Jadi 37 ni dia tak ada titik perpuluhan. Jadi kita letak perpuluhan sifar lah. Jadi tambah 37 perpuluhan sifar cm. Okay, kemudian kita gariskan. Okay. Sekarang kita tambah 6 tambah sifar 6. 4 tambah 7, 11. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 61.6 cm. Okay, namun demikian soalan nakkan kita nyatakan dalam mm. Jadi ada penukaran unit kat sini iaitu cm ke mm. Okay, cm nak ke mm, kita kena buat apa? Kita kena darabkan dengan 10. Ini bermaksud kalau 1 cm, jadi 1 kena darab 10, dia jadi 10 mm. Okey. Jadi untuk soalan ini kita akan salin semula ayat dia untuk kita tulis mendarab 10. Okey. Jadi apa ayat dia? Kita tulis semula. Okey, kat sini 61, okey. 61.6 kita akan darabkan dengan 10. Oleh kerana pendarapan ini dengan 10 dan ini ialah nombor perpuluhan, jadi kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 1 kali kerana ada satu sifar. Kita gunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Okey. Jadi kita gerak 1 kali. So titik perpuluhan sudah berada di hujung. Dan kita dapat jawapannya yang terakhir iaitu 600. Okay, so jadi jawapan dia ialah 616 mm. Okey. Itulah dia jawapan untuk soalan A. Okay, kita pergi pula soalan B. Adakah 18 kali 71/2 cm sama dengan 5.4 meter bahagi 4? Okay, tunjukkan pengiraan. Maksudnya, jawapannya adakah kedua-dua soalan ini jawapan yang sama? Okay, jadi soalan nakkan kita
tunjukkan pengiraan ataupun pembuktian. Okey. Jadi kita tumpu dulu yang pertama. Ni cm. Okey, yang kedua ni m. Jadi nanti kita akan buat macam mana? Kita akan buat dalam cm lah. Lebih mudah. Okey, jadi 5.4 meter bahagi 4. Nanti kita akan jawab dalam cm. Okey. Okay, kita tumpu dulu yang pertama. 18 kali 71/2. Okey. Jadi kita tulis 18. Kita akan darab 71/2. Okay, ini ialah operasi pendarapan. Jadi kita boleh jadikan 18 nombor bulat ini kepada pecahan, iaitu 18/1. Okey. Jadi kita buat garisan saja. Kita perkan dengan 1. Okey, jadi untuk mendarab kita kena jadikan 71/2 ini kepada pecahan tidak wajar. Okey. Jadi apa nombor dia? Kita akan tulis 18/1 akan darab 2 darab 7, 14. 14 tambah 1, 15. Jadi kita dapat 15/2. Okay, untuk operasi mendarab, sekarang ni mendarab pecahan, kita langkah pertama, kita silangkan dulu nombor pertama, 18 dengan 2. Kita tengok ada sifir ke tak. Okey, jawapan dia ada sifir, iaitu yang kita boleh permudahkan, iaitu sifir 2. Jadi kita tanya 2 ni kali berapa? Jawapan dia 2. 2 kali 1. So tulis 1. Dan 18. 18 kali berapa? Jawapan dia 2 kali berapa? Jawapan 18. 2 kali 9. Okey, langkah seterusnya kita akan darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Namun demikian kita tengok 1 dengan 15 tak boleh mudahkan. Jadi kita boleh mendarabkan 9 dengan 15. Okey, yang bawah ni per 1 lah, 1 darab 1. Jadi dia 1 lah. Okay, jadi kita akan darabkan 15 darab 9. Okey, so saya tulis sini berapa? 15 darab 9. 5 kali 9, 45. 1 kali 9, 9. 9 tambah 4, 13. Okay, jadi kita dapat jawapannya yang terakhir, iaitu 135/1. Okay, jadi kita boleh buat nombor bulat lah. Jawapan nombor bulat ialah 135. Okay, sebab ni ialah cm. Jadi kita dapat jawapannya 135 cm. Okay, seterusnya kita akan tengok pula soalan satu lagi. Adakah jawapannya sama dengan 135? Jadi kita buat dulu 5.4 meter kita boleh bahagikan dengan 4. Okey, nanti kita tukarkan kepada cm. Okey. Jadi kita buat bentuk lazim, pengiraan dia 5.4. Okey, kita ni meter Okey, so kita akan bahagikan dengan 4. Jadi sifir 4, berapa kali 4? Jawapan dia 5. So kalau sifir 4 memang 1 lah. Sebab dia 4, lepas tu 8, dia lebih besar kan. Jadi kita akan ambil 1. 1 kali 4, jawapan dia 4. Kemudian kita tolakkan. Kita dapat 1. Tidak ada titik perpuluhan. Dan kita turunkan 4. Jadi nombor sekarang 14. So kita sambung dengan sifir kita. 4, 8, 12. Lepas tu 16. Jadi kita akan ambil 12. Iaitu
3. Okey. Jadi berapa kali 4 jawapan dia 14? Tak ada. Tapi dia ada 12. Jadi kita akan ambil 12. Iaitu 3. Okey. Kemudian kita tulis 12. Kita tolakkan. 4 tolak 2. 2. 1 tolak 1 sifar lah. Okay, jadi kita ada baki 2. Oleh kerana kalau ada baki, kita boleh hapuskan dia dengan kita, bukan hapuskan, kita selesaikan dengan kita tambah sifar dekat belakang nombor ni. Jadi saya padam kejap meter ni. Okay. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tambah sifar dekat belakang. Okay, sekarang kita turunkan sifar tu. Okay, bila turunkan sifar, dia jadi 20. Jadi kita tengok sifar kita 4, 8, 12, 16, 20. Okay, ada 20 iaitu 5. Jadi kita tulis 5. Dan tulis 20. Kita tolakkan, habis. So, inilah jawapannya dalam meter. So, 101.35 meter. Okey, adakah dia sama dengan 135 cm? Jadi, kita kena buat pengiraan ataupun penukaran unit. Okey, kita tengok kat sini, penukaran unit. Okey, ni bukan cm, ni ialah, saya tukar. Kita cakap meter dan cm. Okey. Jadi meter nak ke cm ataupun penukaran meter nak ke cm ialah kita kena darab. Darab berapa? Darab 100. Ini bermaksud nombor perpuluhan ni kita akan darabkan dengan 100 untuk kita mendapat dalam cm. Okey. Jadi kita buat macam mana? Ayat dia 1.35 kita akan darab 100. Jadi kalau darab 100, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 2 kali. Kerana ada 2 sifar. Jadi kita gerak 1, 2. Jadi titik perpuluhan sudah berada di hujung. Dan nombor yang baru iaitu 135 perpuluhan sifar dan kita akan jadi cm. Jadi nombor dia ialah buang titik perpuluhan, so dia jadi 135 cm juga. Okay, jadi soalan dia kata adakah 18 darab 7.12 cm sama dengan 5.4 meter bagi 4. Jadi jawapannya ya, sama. Tengok ni jawapan dia sama. Jadi kita boleh buat ya lah. Jadi ya, sama. Okey. Pembuktiannya ni dia. Okey. Okey, jadi kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan yang keempat. Lengkapkan penukaran unit. Okey, kita tengok dekat soalan 4 ni ada jadual menunjukkan ada sukatan dan dalam perpuluhan, manakala satu lagi dalam pecahan. Okey, untuk soalan A hingga B, dia ialah soalan melibatkan unit jisim, manakala C dan D melibatkan unit isi padu cecair. Okey, jadi kita tengok dulu soalan A. 4,200 gram bersamaan dalam kg, dalam perpuluhan macam mana? Jadi kita tengok sini, unit gram kita nak tukarkan kepada kg. Okay, jadi kita tengok kita punya jadual, iaitu kg ke G, kita kena darab. Darab berapa? Darab 1000. Manakala gram ke kg, kita kena bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1000. Okay. Untuk soalan A,
4,200 kita akan bahagikan kepada 1,000 untuk mendapat kg lah. Okey, jadi macam mana cara dia? Kita buat dalam bentuk ayat matematik dahulu, iaitu 4,200 kita akan bahagi 1,000. Okey, kalau kita nak bagi 1,000, kita boleh menggerakkan titik perpuluhan. Sekiranya nombor itu nombor perpuluhan. Tapi nombor ini ialah nombor bulat. Jadi cara dia, kita boleh jadikan sebagai nombor perpuluhan nombor ni dengan kita cuma letak titik di hujung. Okey. Ini bermaksud setiap nombor bulat dia ialah nombor perpuluhan juga. Okey. Semua titiknya letak dekat belakang, so dia letak perpuluhan sifar. Jadi kita boleh nak membahagi 1,000 dengan menggerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 kali. Kerana kita membahagi dengan 1,000 yang mana ada 3 sifar, jadi kita gerak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan sudah berubah. Dengan secara automatik kita dah dapat menukar kepada kg, iaitu jawapannya 4,2 kg. Okey, itu yang pertama dalam perpuluhan. Manakala soalan yang berikutnya ataupun kotak yang berikut, dia nak kita tukarkan 4,200 gram ini kepada kg juga, tapi dalam bentuk pecahan. Jadi kita dah tukarkan dalam bentuk perpuluhan, iaitu 4,2 kg. Jadi daripada 4,2 kg ni kita boleh tukarkan kepada pecahan. Okey. Jadi cara dia macam mana? Kita cuma tulis semula 4,2. Okay, jadi cara dia, kita buat satu garisan dekat bawah titik ni dengan nombor 2. Kemudian kita jadikan titik ini sebagai 1. Dan di bawah 2 ni kita letak 10. Kosifar. Jadi kita dah dapat nombor pecahan dia, iaitu 2/10. Manakala 4 ini sebagai nombor bulat, dia menjadi nombor 4 besar lah. Jadi kita dapat jawapannya kita dapat tukarkan dalam bentuk pecahan kepada, okay, saya ulang sekali, 4 ni kita besarkan. Jadi kita dapat 4, kemudian 2/10. Okay. Ini jawapan dalam bentuk pecahan, 4/2/10 kg. Namun demikian, sebelum kita menjawab pecahan ni, kita kena permudahkan dahulu. Okay. Jadi 2/10 ni ada sifir, iaitu sifir 2. 2 kali berapa 2? 2 kali 1. 2 kali berapa 10? 2 kali 5. Maka kita dapat jawapannya yang sebenar, iaitu 4/1/5 kg. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan A. Okay, seterusnya soalan B. Gram tidak diberi, tetapi yang diberi ialah kg, iaitu 3,9 kg. Okay, so untuk B, macam mana kita nak buat? Jadi kita perlukan penukaran. Okay, penukaran unit antara kg ke g. Okay, jadi kg ke g kena darab 1,000. Oleh yang demikian, kita akan buat 3,9. Kita akan darabkan dengan 1,000. Okay, bila mendarab 1,000 atau membahagi 1,000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi kalau darab, kita akan gerakkan ke kanan sebanyak 3 kali. Gerak 1, 2, 3. Titik perpuluhan sudah berada di hujung, jadi dia sudah menjadi nombor bulat, iaitu ada 2 ruang kosong. Kita akan masukkan sifar di dalamnya. Jadi kita dapat jawapannya dalam unit gram, iaitu 3,900 gram. Okey. Seterusnya, soalan yang berikutnya, nakkan kita jawab dalam pecahan, yang mana 3,900 ni dalam gram. Okey. Dia nak dalam pecahan kg pula.
Jadi apa kita buat? Kita tak perlu ambil unit gram ni, kita boleh ambil nombor perpuluhan ni, 3.9 ni. Kita akan jadikan nombor perpuluhan ini kepada pecahan, okey? Jadi cara dia, kita ambil 3.9 macam atas tu. 3.9, kita buat satu garisan daripada titik tu. Tarikkan merujuk kepada per. Jadi titik itu kita letak 1. Bawah 9 ni kita letak sifar. Okey, kemudian nombor di depan ini ialah nombor bulat. Jadi kita besarkan dia menjadi 3 lah, 3. Nombor bercampur kan. Jadi jawapan dia kita dapat 3, 9/10. Okay, adakah kita boleh terima jawapan ni? Ya, sebab dia tidak boleh dipermudahkan. Jadi kita boleh salin semula yang mana kita letak unit dia, okey? Iaitu unit dalam kg, iaitu 3, 9/10 kg. Okey, itulah dia soalan untuk B, okey? A dan B. Jadi kita akan sambung dengan soalan C di muka surat sebelah. Okey, ni soalan C. Okey, A dah, B dah. Okey, C 600 ml bersamaan berapa liter? Okey, kat sini kita tengok macam soalan A tadi, unit kecil nak ke unit besar. Okey, kita tengok persamaan kita. Liter kalau nak ditukarkan kepada ml, kita akan darabkan dengan 1000. Nombor tu kalau 1 liter dia darab 1000, dia jadi 1000 ml. Okey. Tapi soalan ni ml, jadi ml nak ke L, kita kena bahagi 1000. Jadi apa kita buat? Kita akan ambil 600 akan bahagi 1000. Jadi C, kita terus ambil 600. Kita akan bahagikan dengan 1000. Okey, jadi kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Tetapi nombor ini tidak ada nombor titik perpuluhan sebab dia nombor bulat. Jadi kita letak saja dekat titik dekat ujung, okey. Kemudian kita boleh gerakkan sebanyak 3 kali ke kiri kerana ada 3 sifar. Jadi gerak 1, 2 dan 3. Okey, jadi jawapannya yang kita dapat iaitu sifar. Okey, kat depan ni tak ada nombor, so kita tak sifar, okey. So sifar perpuluhan 6 sifar-sifar. Tapi sifar belakang ni tidak membawa nilai, maka kita jawab sifar perpuluhan 6. Okey, cukup. Dan unit dia liter. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan pertama ni dalam perpuluhan. Manakala dalam liter untuk dalam pecahan, kita akan ambil nombor perpuluhan ini, kita akan tukarkan kepada pecahan. Okay, cara dia, kita salin dulu sifar perpuluhan 6. Jadi kita tarik saja daripada ini, kita tarik ke sana. So letak 1, letak sifar. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 6/10. Okay, 6/10. Okey, kenapa tak ada nombor dekat depan? Sebab nombor ini ialah sifar, jadi tak ada apa-apa nilai, kita tak boleh tulis, okey. Jadi kita dapat 6/10 ni 6/10 liter. Tetapi kita boleh permudahkan dengan sifar 2. 2 kali 3 6, 2 kali 5 10. Jadi jawapannya yang terakhir iaitu 3/5 liter. Okey. Itulah dia soalan C. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan D. Soalan D, 8.7 liter. Okey, ml dia tak bagi tahu. Jadi berapa ml, okey? Jadi liter nak ke ml. Okey, kita tengok unit besar ke unit kecil. Jadi kena darab 1000. Okey. Jadi kita akan tulis soalan D ni ayatnya.
ayatnya kita tulis di 8.7 kita akan darab, okey. Darab 1,000. Okey. Jadi sebab ni dah ada titik perpuluhan, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi kita akan gerakkan ke kanan kerana operasi darab. Jadi kita akan gerakkan 3 kali. 1, 2 dan 3. Dan jawapannya iaitu ada 2 ruang kosong ni kita akan tambah sifar. Jadi jawapannya 8,700 ml. Okey, itulah dia untuk jawapan yang pertama. Manakala soalan yang berikutnya dinyatakan dalam pecahan liter. Okey, jadi kita ambil nombor perpuluhan ini iaitu 8.7. Kita akan tukarkan kepada pecahan. Okey, jadi kita buat 8.7. Kita cuma buat macam mana, tarikkan daripada titik tu sampai ujung, kemudian titik itu kita letak 1, kemudian bawah 7 ni kita letak sifar. Kemudian 8 ini kita besarkan. Okey, jadi kita dapat nombornya iaitu 8 ni kita besarkan. So 8, 7 per 10. Okey, kita cek lagi sekali, boleh tak kita permudahkan pecahan ni? Okey, so jawapan dia tak boleh, tak ada sifir. Jadi kita terima jawapan ini dan kita letak unitnya, iaitu 8,7 per 10 liter. Okey, selesailah sudah jalan kira kita untuk soalan C dan juga D. Jadi itu sahaja kelas daripada cikgu untuk untuk kita punya ulang kaji kita pada hari ini untuk nombor 3 dan 4 bagi muka surat 214. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tidak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Okey. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.